Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husni Nauni binti Nur Saidi, Duta Kempen Kesedaran Thalassemia dari SMK Dato' Ahmad Mahir, Kota Baru, Kelantan. Apa itu thalassemia? Thalassemia merupakan penyakit keturunan yang menjadi punca kepada pembentukan sel darah merah yang tidak normal dalam badan individu. Sel darah merah yang tidak normal ini mudah pecah sekaligus menyebabkan jangka hayat sel tersebut pendek. Hal ini menyebabkan pesakit thalassemia berhadapan dengan masalah kekurangan sel darah merah. Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana thalassemia itu diwarisi? Jika ibu bapa merupakan golongan yang normal, maka anak-anak yang terlahir juga akan terdiri daripada golongan yang normal. Jika salah seorang daripada ibu bapa merupakan pembawa, maka anak-anak berhadapan dengan risiko 50% sebagai pembawa dan 50% sebagai normal. Jika kedua-dua ibu bapa merupakan pembawa thalassemia, maka anak-anak berhadapan dengan 25% sebagai pesakit thalassemia, 50% sebagai pembawa dan 25% lagi sebagai normal. Jika salah seorang daripada ibu bapa merupakan pembawa thalassemia dan pasangannya merupakan pesakit thalassemia, maka anak-anak akan berhadapan dengan 50% pembawa thalassemia dan 50% sebagai pesakit thalassemia. Yang paling membimbangkan, jika kedua-dua ibu bapa merupakan pesakit thalassemia, sudah pasti 100% anaknya akan menjadi pesakit thalassemia. Ini merupakan tanda-tanda dan gejala thalassemia. Yang pertama, pesakit thalassemia akan menghadapi masalah anemia, iaitu kekurangan sel darah merah yang boleh dilihat bermula daripada umur 3 hingga 18 bulan. Yang kedua, pesakit thalassemia akan mengalami masalah kulit pucat yang ketara, sentiasa resah dan juga lemah. Yang ketiga, pesakit thalassemia akan berhadapan dengan masalah tumbesaran terbantut. Mereka tidak dapat membesar seperti kanak-kanak normal yang lain. Yang keempat, pesakit thalassemia akan berhadapan dengan masalah sukar bernafas. Hal ini kerana mereka kekurangan sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Dan yang kelima, pesakit thalassemia akan berhadapan dengan masalah perubahan tulang yang tidak normal. Tulang hidung mereka akan menjadi rendah dan pendek serta bahagian pipi mereka akan menjadi rata. Kesimpulannya, inilah 5 tanda dan gejala thalassemia yang perlu diberi perhatian oleh setiap lapisan masyarakat. Ini merupakan rawatan pesakit thalassemia. Ada 3 rawatan untuk pesakit thalassemia. Yang pertama ialah transfusi darah. Pesakit thalassemia perlu menjalankan rawatan pemindahan darah sebanyak 1 hingga 2 kali sebulan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Yang kedua ialah pengkelatan zat besi. Disebabkan oleh pemindahan darah yang berterusan akan menyebabkan berlaku pemendapan zat besi dalam organ-organ pesakit. Oleh sebab itu, pesakit perlu membuang zat besi yang berlebihan untuk mengelakkan berlaku kegagalan organ yang lain dan menimbulkan penyakit yang lain seperti sakit jantung dan juga kencing manis. Yang ketiga ialah pemindahan sumsum tulang. Rawatan ini hanya boleh dilakukan jika terdapat penderma dari kalangan adik-beradik pesakit dan sumsum tulangnya sesuai dengan pesakit. Kesukaran untuk mencari penderma yang sesuai ini menyebabkan kesembuhan rawatan ini adalah sangat tipis. Sebagai konklusinya, walaupun bilangan pesakit thalassemia tidak seramai bilangan pesakit berbahaya yang lain, namun kesedaran tentang penyakit ini perlu diberi pendedahan secara meluas kepada semua lapisan masyarakat di negara kita agar bilangan pesakit thalassemia dapat dikurangkan dan seterusnya dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.